Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali hari ini bersama saya Titul Mazna untuk subjek matematik tambahan live. Okey, bagi sesiapa yang sedang menonton, jangan lupa like dan sharekan kepada kawan-kawan anda. Kita belajar hari ini, kita ulang kaji hari ini bersama-sama. Lagi banyak, lagi meriah lah. Jadi jangan lupa tag kawan-kawan anda. Dan jika kamu ada sebarang pertanyaan, boleh saja tanya di ruangan komen di bawah. Okey, baiklah. Bagi topik hari ini adalah berkaitan dengan fungsi kuadratik. Itu bagi sesiapa yang mengambil KSSM Matematik Tambahan tingkatan 4, kamu belajar topik ni pada bab 2 lah. Okey, bagi yang ambil KBSM, iaitu which is mau belajar tingkatan 5 pada tahun ini pun kamu sudah belajar masa tingkatan 4 dahulu. Ini pun dalam bab 2 lah, dalam tingkatan 4. Jadi sama ada kamu ambil KSSM ataupun KBSM, sama sahaja untuk dia sebenarnya kontennya sama sahaja untuk hari ini. So tiada masalah lah untuk sama ada kamu tingkatan 4 atau tingkatan 5 untuk mengikuti live saya pada hari ini. Okey, hari ini saya ada sediakan 2 soalan. Saya harap kamu masih ingatlah cara-cara dia untuk selesaikan persamaan soalan fungsi kuadratik lah. Okey. Dan jika kamu tidak ingat pun tidak apa, hari ini saya akan refresh balik ke berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey? Okey, yang pertama soalannya. Dia bagi punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah dengan px tambah dengan 6q sama dengan 12. Okey, ialah 3 dan negatif 5. 3 dan negatif 5. Cari nilai P dan Q. Jadi di sini dia ada bagi satu persamaan kuadratik dan 2 punca. Okey, dia ada bagi 2 punca. Jadi sebelum saya masuk pada soalan ni, yang basic dulu kamu kena ingat. Asas dulu yang kamu kena ingat, iaitu dalam fungsi kuadratik dia ada satu persamaan kuadratik yang kita panggil sebagai x kuasa 2. Okey, x kuasa 2 tolak hasil tambah punca x tambah dengan hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, ini persamaan amlah bagi fungsi kuadratik. Tolak hasil tambah punca tambah dengan hasil darab punca. Okey, kalau dalam Okey, jadi ini pertama sekali yang kamu kena ingat. Ini yang kamu kena ingat dalam fungsi kuadratik. Yang mana bila kamu perasan sini, nilai x dia mesti 1. Okey, nilai x di sini dia mesti adalah 1. Jadi kalau dia 2, contoh macam soalan ni, kita bahagi 2 lah supaya kita boleh samakan dengan persamaan am ni. Okey, which is dalam persamaan ni kita mesti samakan dengan kosong lah. Jadi yang pertama sekali yang kita kena buat adalah ini ya, 2x kuasa 2 tambah dengan px tambah dengan 6q. Okey, 12 ni kita pindah ke sebelah untuk samakan dia dengan kosong. So sini sama dengan kosongan. So tolak 12 sama dengan kosong. Langkah pertama sudah siap. Yang kedua adalah x dia mesti sama dengan 1. Jadi untuk dia x sama dengan 1, semua ni kita kena bahagi 2 lah kan. Okey, bila yang di depan ni bahagi 2, semua yang di belakang ni pun kena bahagi 2. Nah, ini semua kena bahagi 2. Okey, bahagi 2. So bila kita bahagi 2, kita akan dapat sini 2 bahagi 2, kita akan dapat x kuasa 2. P bahagi 2 akan dapat P per 2 lah. Okey, P per 2 X. Kemudian ini 6Q bahagi 2, kita akan dapat 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. So tambah dengan 3Q. Tolak 12 bahagi 2, kita akan dapat 6. So sini tolak 6, ini kosong lah. Okey, so di sini kita sudah samakan dengan persamaan am di situ. Okey, ini kita biarkan dahulu. Okey, kita biarkan dahulu. Yang mana kita kena keluarkan yang punca yang dia beri itu. Yang mana kita kena cari hasil tambah punca, hasil darab punca. Dua ya. Hasil tambah punca, hasil darab punca. So hasil tambah punca, hasil tambah punca di sini adalah 3 tambah dengan negatif 5. 3 tambah dengan negatif 5. Which is di sini kita akan dapat nilai dia adalah negatif 2. Okey, kemudian cari lagi hasil darab punca. Hasil darab punca adalah 3 darab dengan negatif 5. So di sini kita akan dapat negatif 15. Okey,
So ini hasil tambah punca, hasil darab punca. So di sini kita sebenarnya ada dua hasil tambah punca dengan hasil darab punca, which is ini yang pertama. Yang kedua, hasil tambah punca kita yang berada dalam persamaan ni, which is ini adalah hasil tambah punca. Sebab syaratnya di sini adalah hasil tambah punca, hasil darab punca. So ini adalah hasil tambah punca. Okey, P per 2 ni merupakan hasil tambah punca. Manakala 3Q tolak 6 adalah hasil darab punca. Okey, sudah begitu. Okey, tengok di sini dia negatif kan? Di sini positif. Jadi maksudnya di sini dia adalah negatif P per 2. Okey, hasil tambah punca kita adalah negatif P per 2. So di sini kalau kita letak negatif P per 2 macam tu, negatif bertemu negatif dia akan jadi positif. Jadi sini dia jadi positif. So maksudnya original untuk hasil tambah punca ini adalah negatif P per 2. Jadi maksudnya negatif P per 2 sama dengan, okey, bandingkan dia. Bandingkan daripada persamaan dengan yang kita buat tadi berdasarkan punca yang dia beri. Okey, which is punca yang dia beri dan kita terbitkan adalah negatif 2. So sini negatif 2. Kita bandingkan lah. Okey, so sini okey, negatif P 2 pindah ke sebelah akan dapat negatif 4. Jadi P sama dengan 4. So selesai untuk nilai P. Kemudian nilai Q pula. Kita bandingkan juga macam tadi kan. Kalau di sini tambah, sini pun tambah. So tiada perubahan apa-apa. Tiada apa-apa perubahan bagi dia punya simbol tu lah, simbol dia tu. So maksudnya di sini 3Q tolak 6. 3Q tolak 6 sama dengan negatif 15. Okey, so maksudnya 3Q negatif 6 pindah ke sebelah, maksudnya negatif 15 tambah 6. Okey, negatif 15 tambah 6 kita akan dapat negatif 9. So Q ini pindah ke sebelah akan jadi bahagi 3. Jadi Q sama dengan negatif 3. Okey, senang kan? Just faham konsep sahaja macam mana untuk kita tahu dia punya cara dia itulah. Okey. Yang penting kalau dalam matematik tambahan ni kamu kena tahu basic dia. Okey, dalam apa-apa soalan yang kamu jawab mesti kena tahu basic dia supaya kamu tahu ke mana hala tuju kamu punya pengiraan. Okey. Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Di sini juga dia ada bagi dia ada bagi punca, which is punca yang dia bagi adalah diberi P dan 5 adalah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tambah dengan P. 4x tambah dengan Q sama dengan 0. Cari nilai P dan Q. Ini sama juga kita kena cari nilai anun dia. Cuma anun di sini dia terletak pada punca yang diberi dan dalam persamaan. Kalau macam soalan tadi semua anun dia terletak dalam persamaan. Okey. Jadi di sini ambil dulu ambil dulu punya persamaan. Buat macam tadi. Samakan dia dalam x kuasa 2 tolak hasil tambah punca tambah dengan hasil darab punca. Okey, jadi sini 2x kuasa 2 tambah dengan 4x tambah dengan Q sama dengan 0. So, okey. Untuk yang pertama dia memang sudah sedia sama dengan 0. Tapi tengok nilai A dia. Nilai A dia ada 2 lah. Jadi 2. So, bila 2 kita kena bahagi semua persamaan ni dengan 2 untuk jadikan persamaan tu jadi 1 yang untuk A dia. So, maksudnya 2 bahagi 2 kita akan dapat x kuasa 2. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2x tambah Q bahagi 2 kita akan dapat Q per 2 sama dengan 0. Okey? So itulah untuk persamaan AM ni. Okey, sudah selesai untuk itu. Kita teruskan kepada yang punca yang diberi. Itu kita kena cari hasil tambah punca. Hasil tambah punca kita adalah P tambah 5. Okey. Di sini kita tidak boleh permudahkan lagi lah sebab P tambah 5, P tambah 5 lah. Okey, P itu kita tidak tahu nilai anun dia. So biarkan dahulu. Dan kemudian kita cari hasil darab punca. Okey, hasil darab punca kita P darab dengan 5 lah. P darab dengan 5 akan dapat 5P. So hasil darab punca kita adalah 5P. Kemudian kita bandingkan dia. Okey, bila kita bandingkan, maksudnya hasil tambah punca kita adalah 2x. Okey, hasil tambah punca. Ataupun disebutkan sini adalah positif, maksudnya dia adalah negatif 2. Okey, negatif 2. Lepas tu ini adalah hasil darab punca. Okey, kemudian kita masukkan hasil tambah punca kita adalah negatif 2 sama dengan P tambah 5. Okey, so P
P sama juga dengan inilah negatif 2 tolak 5, dan kita akan dapat P sama dengan negatif 7. Oke, kemudian hasil darab punca kita adalah Q per 2. Oke, so sini adalah Q per 2 sama dengan 5P. Oke, P kita sudah dapat, which is negatif 7. So terus masukkan adalah negatif 7. So 5 darab dengan negatif 7, kita akan dapat negatif 35 lah. Oke, negatif 35 sama dengan Q. Oke, 2 pindah ke sebelah, maksudnya darab 2 dah di sini. Oke, jadi Q kita akan dapat negatif 35 darab 2, kita akan dapat negatif 7. So itulah jawaban dia bagi P dengan bagi Q. Jadi kalau kamu sebenarnya paham konsep, kan tahu basic dia macam mana, sebenarnya untuk soalan fungsi kuadratik ini dia bilang sebenarnya senang. Oke, kalau dalam peperiksaan pun sebenarnya fungsi kuadratik ini dia bagi dalam kertas satu banyak juga keluar, dan kalau dia keluar dalam kertas dua pula marka yang dia beri itu sangat banyak lah. Jadi kalau kamu paham konsep, paham basic dia, dengan cara dia, kamu saja hanya perlu ingat yang ini saja sebenarnya. Kamu kena ingat dengan ini, dengan keluarkan terbitan ini untuk kamu jawab soalan ini. Jadi kalau kamu ada sebarang pertanyaan atau apa yang kamu ada yang kamu tidak pahamkan, just boleh komen di ruangan komen di bawah. Oke? Dan bagi siapa yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe. Oke? Dan kalau kamu berminat untuk join kelas online, kami daripada pihak TANS ada buat satu kelas online. Ada BM, BI, Math, Science, Sejarah dan Matematik tambahan. Kalau kamu berminat untuk join kelas online, boleh sahaja PM kami. Dalam description di ruangan atas yang saya tulis ada di sana nomor TANS, yaitu 012-815-5042. Ataupun boleh sahaja PM kami terus melalui Facebook. Facebook yang sedang saya live sekarang ni. Jadi di sana kalau kamu mahu bertanya lebih lanjut berkenaan kelas online itu, just tanya saja, jangan malu-malu. Jadi itu sahaja daripada saya. Dan kalau selepas ni kamu ada sebarang pertanyaan kah, just tanyakan di ruangan komen saja di bawah, ataupun kalau kamu mau request untuk lain-lain video selepas ni, lepas ni saya akan live juga, tapi tidak kiralah kamu mau topik mana. Kalau kamu mau request untuk certain topik, saya boleh live untuk kamu. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua yang menonton. Bye.